Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Lebih 3,800 anak yatim menerima sumbangan derma pada Majlis Penyampaian Derma kepada anak-anak yatim peringkat kebangsaan. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mengongsikan maklumat peribadi kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB pagi tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Salehah. Hadirin yang berhormat, Pihin Datu Lara Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis adalah sebahagian daripada program Ihya Ramadan Kementerian Pertahanan dan kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan. Majlis serupa juga diadakan tengah hari tadi oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir, Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Keceriaan jelas terpancar di wajah lebih 3,800 anak yatim yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM apabila menerima sumbangan derma bagi menyambut bulan Syawal. Majlis Penyampaian Derma kepada anak-anak yatim peringkat kebangsaan, anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui JAPIM dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD berlangsung pagi tadi di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian skim hadiah galakan pelajar cemerlang BIBD kepada 14 anak yatim oleh Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Juga diadakan penyampaian sampul derma kepada para wakil pegawai daerah bagi anak-anak yatim di daerah masing-masing. Derma yang dihulurkan merupakan sumbangan melalui Gabungan Tabung Anak-anak Yatim JAPIM berjumlah RM380,700. Tabung Dana Anak Yatim Daerah Brunei dan Muara sebanyak RM57,105 dan sumbangan BIBD berjumlah RM190,350. InsyaAllah sesetengah dari sumbangan akan dimasukkan dalam tabung lah untuk future investment. Half of the money kan untuk keperluan sekolah and macam-macam lah. Untuk beli makanan sama untuk beli barang sungkai atau lain-lain. Kakak, mama sudah ada. Untuk macam beli baju raya. Dalam menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis bertadarus Al-Quran di Masjid Kampung Pulai. Majlis Tadarus Al-Quran dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad,
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Majlis diselenggarakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Pulai. Rombongan Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Blyth petang kemarin juga mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran. Ia diadakan di Masjid Zainab Lumut. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blyth. Majlis yang diselenggarakan bersama Jabatan Daerah Blyth dan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Blyth adalah sebagai salah satu syiar untuk memakmurkan masjid di samping mengeratkan silaturahim dalam kalangan kaki tangan kerajaan dengan jemaah masjid dan penduduk kampung. Para pegawai dan kakitangan wanita Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya termasuk pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengadakan majlis ceramah khas sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Dewan Teater Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Boleh? Is English okay? It's good. Hadir Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zaiti Sofina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Ceramah khas bertajuk Soulful Ramadan atau Ramadan yang bermakna, antara lain menyentuh tentang perlunya menitik beratkan kesihatan rohani dengan perbanyakkan bacaan Al-Quran, zikir dan solat. Majlis merupakan aktiviti keagamaan tahunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi bersempena bulan Ramadan. Tahun ini majlis diselenggarakan oleh bahagian pelaburan. Program Kongsi Sama Pengajaran Murid Berkeperluan Khas Autism memberi pendedahan berkaitan ciri dan simptom murid autism. Ikuti butiran mengenainya seketika nanti. Biro Kawalan Narkotik telah menjalankan operasi bagi menjejaki suspek utama Operasi Jekyll iaitu Muhammad Mahadi bin Haji Suhaili. Hasil pemantauan yang dijalankan, suspek utama yang sedang menyembunyikan diri telah berjaya diberkas semasa satu operasi pada pagi 21 Mac 2023. Semasa operasi tersebut, suspek utama telah cuba untuk melarikan diri tetapi telah berjaya ditahan setelah dikepung oleh Biro Kawalan Narkotik di kawasan luar sebuah rumah di Kampung Lupak Luas, Mukim Lumapas. Atas perintah mahkamah, Muhammad Mahadi telah ditahan reman bagi siasatan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Sehingga kini, Operasi Jekyll telah menahan seramai 7 orang warga tempatan dan merampas 1.078 kilogram syabu dan 182.63 gram ganja. Dua orang tangkapan akan disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar melebihi dari 100 gram syabu dan jika sabit boleh membawa hukuman gantung hingga mati. Biro Kawalan Narkotik ingin mengingatkan kepada orang ramai yang operasi-operasi akan terus dilaksanakan bagi melindungi masyarakat dan penduduk negara ini dari pelbagai ancaman keselamatan yang timbul dari kegiatan jenayah termasuk jenayah dadah. Dalam memastikan keselamatan orang awam untuk menyeberang jalan raya terutama bagi para pelajar sekolah, Jemaah Masjid Jubli Perak Sultan Haji Hasanal Bolkiah serta pejalan kaki di Kampung Jangsak. Pagi tadi diadakan majlis doa selamat bagi pembinaan jambatan pejalan kaki.
Hadir Jurulatera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Zakaria, Setia Usaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Kos pembinaan berjumlah RM330,000 dan dijangka siap pada bulan Ogos ini. Pembinaan jambatan merupakan tajuan sepenuhnya daripada Yang Dimuliakan Pihin Kapitan Laila Diraja Datuk Paduka Awang Goh King Chin dengan kebenaran daripada Kementerian Pembangunan. Dalam pada itu, orang ramai khususnya para pengguna jalan raya dinasihati untuk berwaspada apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi papan tanda lalu lintas dan mematuhi had laju demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Kerjasama dan komitmen padu daripada semua pihak perlu diteruskan bagi sama-sama menjayakan dan mencapai sasaran-sasaran Wawasan Brunei 2035 yang dihasratkan. Secara keseluruhan, negara telah mencapai kemajuan yang menggalakkan ke arah mencapai ketiga-tiga matlamat utama Wawasan Brunei 2035. Walau bagaimanapun, masih ada ruang bagi penambahbaikan termasuk usaha-usaha yang perlu dipertingkatkan bagi memberikan impak transformatif kepada Wawasan Brunei 2035. Majlis Tertinggi Wawasan Brunei 2035 telah mengeluarkan laporan Wawasan Brunei 2035 yang mengungsikan perkembangan, pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membalas teks dan tidak memberikan sebarang maklumat peribadi termasuk keterangan akaun bank kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. Nasihat itu dikeluarkan oleh Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC, Jabatan Perdana Menteri, susulan beberapa aduan daripada orang awam berkaitan teks yang diterima daripada nombor-nombor telefon luar negeri yang mengaku sebagai wakil daripada Job Centre Brunei. Wakil tersebut telah menawarkan peluang-peluang pekerjaan dan memohon perkongsian maklumat peribadi melalui aplikasi WhatsApp. Sekretariat Tetap MPEC menjelaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan teks sedemikian melalui nombor-nombor telefon yang berdaftar di luar negeri. Dalam pada itu, orang awam juga disaran untuk menyekat nombor-nombor berkenaan dan diingatkan untuk tidak menekan mana-mana pautan yang mencurigakan dalam teks yang diterima. Bagi maklumat lanjut, layari Instagram @jobcenterbrunei atau laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn atau hubungi talian 823-9933 untuk mengesahkan maklumat atau peluang pekerjaan yang ditawarkan. Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan khas kepada guru-guru pendidikan khas agama, Jabatan Pengajian Islam melalui Unit Pendidikan Khas Agama, Bahagian Sekolah Agama, menganjurkan program kongsi sama pengajaran murid berkeperluan khas autisma. Seramai 79 orang peserta terdiri daripada para pegawai dan guru pendidikan khas agama seluruh negara menghadiri program tersebut yang diadakan selama 4 hari bermula 27 Mac lalu. Antara yang hadir, Pengiran Zamri bin Pengiran Haji Bujang, Presiden Persatuan Semata Brunei. Program seumpamanya bertujuan memberi pendedahan kepada para guru berkaitan dengan ciri-ciri dan simptom-simptom murid yang bermasalah autisma di samping memperkasa keupayaan dalam menangani mereka. Bengkel dan terapi mengawal tingkah laku murid
dan juga pameran alat bantu mengajar dan peralatan yang digunakan dalam terapi juga diadakan. Dalam memberikan sokongan dan pemedulian kepada orang ramai dan masyarakat di negara ini yang memerlukan dalam menyambut Ramadan dan Syawal, Persatuan Afiah sedang mengadakan program Ramadan Charity Drive yang bermula kemarin sehingga 1 April ini bertempat di Dewan Muzakarah Perempuan Masjid Universiti Brunei Darussalam. Dengan tema saling peduli dan berkongsi, program bertujuan memupuk sifat prihatin dan pemedulian dalam kalangan masyarakat, terutama sekali golongan belia agar sentiasa aktif dalam kegiatan yang bermanfaat lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Sumbangan yang diperlukan ialah seperti beras, minyak masak, minuman kordial, tepung dan makanan tin. Sekretariat Persatuan Afiah menjelaskan sumbangan tersebut diharap akan dapat mengurangkan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Tujuan utamanya pertama sekali adalah untuk memberi sokongan dan kepedulian kepada masyarakat yang memerlukan dalam mereka menyambut bulan Ramadan dan Syawal. Keduanya kami juga ingin menyediakan satu platform yang rasmi dan legal bagi orang ramai untuk menyalurkan sumbangan mereka. Dan yang ketiga sekali kami akan menghubungkan tali silaturahim dan juga memberi ruang untuk berinfak kepada orang ramai sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Islam. Alhamdulillah, so far sambutannya adalah sangat meriah sekali. Dapat lihat orang ramai memang benar-benar mahukan melakukan sumbangan ataupun infak di bulan Ramadan ini. Sementara itu, McDonald's menyumbangkan makanan ke masjid-masjid untuk berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan sebagai sebahagian program Indahnya Bersedekah. Petang kemarin, sumbangan diserahkan ke Masjid Sungai Hancing dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Program Indahnya Bersedekah mula diperkenalkan sejak tahun 2014. Tahun ini program tersebut menyasarkan masjid-masjid di daerah Brunei dan Muara dengan anggaran sumbangan sebanyak 150 hingga ke 200 biji muffin telur sehari. Setiap masjid akan menerima 50 biji muffin. Matlamat kami ialah ingin memberikan impak yang positif ke sekitar masjid dengan memberikan sumbangan kepada mereka yang amat memerlukan di bulan Ramadan ini. So kami memang memberikan sedekah ini setiap hari di sepanjang bulan Ramadan ini mengikut dia punya masjid-masjid yang terpilih di kawasan kami punya beroperasi ini. So kami juga ingin mempergalakkan menggalakkan kemasyarakatan dan perpaduan di kalangan penduduk setempat. Berikutan maklumat yang dikongsikan orang ramai kepada pasukan polis di Raja Brunei berkenaan aduan bunyi bising di kawasan Kampung Sungai Besar. Satu gerakan operasi dinamakan Operasi Sahur dikendalikan awal pagi tadi oleh para pegawai dan keanggotaan daripada Ibu Pejabat Daerah Polis Brunei Muara. Operasi Sahur melibatkan pemeriksaan mengejut di sebuah rumah kediaman di kawasan Kampung Sungai Besar. Hasil daripada pemeriksaan telah berjaya menahan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 20 tahun kerana didapati memiliki sejumlah barang tegahan iaitu paket-paket plastik berisi ketulan hablur dipercayai dadah syabu dan ganja serta peralatan-peralatan untuk penyalahgunaan dadah. Juga ditemui 2 paket rokok dan 22 botol minuman keras. Kesemua barang tegahan dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan. Manakala paket ketulan hablur dipercayai dadah diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik bagi tindakan selanjutnya. Tiga orang warga negara asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan kerana dipercayai menyalahi syarat-syarat pas kerja. Ketiga-tiga warga negara asing tersebut ditahan semasa operasi Sakat JIPK 36 2023 yang dijalankan di kawasan perumahan Mukim Mentiri. Ia melibatkan mereka yang dipercayai menyalahi peraturan imigresen dengan menawarkan ubah suai dan tambahan rumah serta memperbaiki kerosakan rumah dan lainnya. Jika sabit kesalahan, mereka akan dikenakan hukuman penjara dan diusir ke negara asal dan nama-nama mereka akan disenarai hitamkan.
Dua orang pekerja warga negara asing dipercayai lari dari majikan dalam dua laporan yang dibuat di Balai Polis Sengkurung, daerah Brunei dan Muara dan Balai Polis Penaga, daerah Blyth. Sajib lelaki warga negara Bangladesh berumur 32 tahun memegang nombor pasport EH05234481. Sebarang maklumat hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 2661-334 atau talian Kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Sementara itu, Yasmini, perempuan warga negara Indonesia berumur 46 tahun, nombor pasport AU612852. Sebarang maklumat hubungi Balai Polis Penaga di talian 3227-984 atau talian Kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan. 5 atlet Brunei Obstacle Challenge Racing OCR mewakili negara Brunei Darussalam bagi kejohanan sukan 2023 Ninja World Cup Asia di Pasig City, Manila, Filipina. Kelima-lima atlet bertolak meninggalkan negara semalam. Penyertaan pasukan kebangsaan OCR Brunei dalam kejohanan tersebut adalah sebahagian daripada persiapan sebelum bertanding dalam Sukan Asia Tenggara, Sukan SEA 2023 yang akan berlangsung di Kemboja pada Mei depan. Atlet-atlet terbabit akan bertanding dalam kategori Ninja 100 meter. Juga menyertai Yasmin Patra yang dipertua Brunei Adventure Recreation Association BARA selaku pengurus pasukan kebangsaan Brunei OCR. Kami pun start jua berlatih dari bulan 1. So latihan itu merangkumi latihan biasalah seperti cardio, endurance, strength training and more specifically in obstacles. So cara-cara how we tackle the obstacles. So basically ini adalah kami punya untuk experience pertama kali internationally. So we hope for the best for all the athletes.